إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي ملأ قلوب أولياء بمحبته واختص أرواحهم بشهود عظمته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم منبع العلوم والأنوار ومعدن المعارف والأسرار. قال الله تعالى في الكتاب العزيز وهو أصدق القائل: الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Yang dikasihi saudara pengurusi majlis, pengurusi Masjid Al-Hidayah, jawatan kuasa masjid, pegawai syarak, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita memanjatkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan hidayah, inayah dan riayah dapat kita sama-sama berkumpul dalam masjid yang penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan menghasilkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk yang diberikan satu tajuk yang amat besar dan amat penting, khususnya di akhir zaman, di mana zaman yang kita berada ini adalah zaman yang mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memohon kepada baginda sallallahu alaihi wasallam agar baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sahabat-sahabat tidak bertemu dengan zaman yang kita berada ini. Kerana terlampau banyak ujian yang mengganggu gugat keimanan umat Islam di akhir zaman. An Abi Nadih al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala: wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarifat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'annaha mau'izatul muwaddi' wa awsina. Qal: usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'is minkum fasara ikhtilafan katsira wa 'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Daripada Abi Nadih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, telah menasihati kami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan suatu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya.
Lalu kami berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali, maka berikanlah pesanan kepada kami. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berwasiat, aku berpesan kepada kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendengar dan taat, sekalipun yang memimpin kamu ialah hamba. Sesungguhnya siapa yang panjang umurnya daripada kamu pasti akan melihat perselisihan umatku yang terlalu banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-urafa ar-rasyidin al-mahdiyin, pengganti-pengganti baginda sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa mendapat pimpinan ke jalan yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi gerahammu, dan jauhilah perkara-perkara bid'ah yang dalalah, yang diada-adakan. Dan sesungguhnya tiap-tiap bid'ah yang dalalah itu adalah sesat. Di mana hadis ini mengandungi pesanan-pesanan yang sangat bernilai daripada baginda sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya, terutama mereka yang berhadapan dengan zaman yang penuh dengan kacar bilar perselisihan, iaitu seperti zaman yang sedang kita hadapi sekarang ini. Oleh itu, sesiapa yang menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah mengikuti tunjuk ajar yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, iaitu pertama, hendaklah ia melazimi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa jua pun, yakni dengan mengerjakan segala perintah Allah taala dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, mentaati pemerintah pihak yang menguruskan hal ehwal kaum muslimin, walaupun seandainya mereka terdiri dari golongan hamba, selama mereka berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk daripada Allah taala. Kerana patuh kepada penguasa yang mempunyai sifat-sifat ini berarti patuh kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ajma'in, yang mana mereka telah mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah berpegang kepada pahaman dan amalan ahli sunnah wal jamaah yang mendapat jaminan selamat daripada neraka jahannam dan bertuah mendapat al-jannah, syurga pada hari kiamat. Yang keempat, menjauhi perkara-perkara bid'ah dalalah, iaitulah apa-apa jua pahaman dan amalan yang ditambahkan kepada agama Islam yang sempurna ini, padahal tidak ada dalil dan asal dan contoh daripada agama. Sekiranya ada asal atau dalil, maka tidaklah perkara yang baru itu dikatakan bid'ah menurut pengertian syarak. Dan arti kata lain tidak termasuk dalam bid'ah ad-dalalah, tapi hanya dinamakan bid'ah menurut pengertian lugah atau bahasa sahaja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ini kita masih lagi diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala menerima nikmat dan kekal di dalamnya. Nikmatul iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Adalah nikmat iman dan Islam, yang mana kedua-dua ini adalah nikmat yang paling besar. Sekiranya tidak dapat yang lain daripadanya pun tidak mengapa, kerana ia merupakan lesen yang besar untuk insan itu menjejakkan kakinya dalam riyadul jannah, taman-taman syurga. Di mana pada awal tadi saya sengaja memetik satu daripada firman Allah Ta'ala yang menarik perhatian besar kepada kita.
iaitulah mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala dan melakukan ketaatan, atau dikenali dengan al-ilmu wal ibadah, di mana Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali menyatakan al-ilmu wal ibadah wa huma jauharan li ajlihima tara tasnifal musannif ila akhir. Al-ilmu wal ibadah, ilmu dan ibadat ini adalah merupakan dua permata yang sangat besar. Kerana itulah kamu lihat karangan-karangan para ilmuwan Islam di kalangan ulama-ulama mu'tabar dalam berbagai bidang ilmu menjurus kepada memberikan pengenalan kepada kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberi tunjuk ajar untuk kita membina amal yang saleh, di mana dua ini merupakan permata yang sangat besar dan bekalan yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mislahun. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan 7 lapis langit dan daripada bumi seumpamanya. Yatanazzalul amr, dan turunlah urusannya. Tujuan dia lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya mereka itu mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu qadirun, maha kuasa. Memberi makna yang dalam kepada kita bahawasanya ma'rifatullah, mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang sebenarnya, menjadi penyelesaian dalam semua tajuk kehidupan insan dan manusia itu, dengan syarat mereka mengenal Tuhan dengan sebenar-benar kenal. Sebab hasil daripada pengenalan yang sebenar-benarnya kepada zat yang wajib al-wujud, zat yang tasif bil kamalat, zat yang bersifat dengan segala kesempurnaan, ketinggian, kehaibatan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kekurangan, segala naqais adalah milik segala makhluk. Dua benda yang sangat jauh dan tidak terhingga jarak perbezaannya. Zat yang maha sempurna, yang memiliki segala-galanya, ala kulli syai'in qadir, di atas tiap-tiap sesuatu qadirun ala kulli syai'. Maka jika dipaham daripada ayat ini, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi yang sebagai menjadi mazhar, cermin untuk memandang kewujudan dan keberadaan dan kebesarannya, yang menjadi tapak pertama bagi insan. Sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam mentafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni, ditafsirkan ai illa liya'rifuni, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Maksud dia mengabdikan diri di sini ai illa liya'rifun, supaya mereka ma'rifah dan mengenal siapa dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana rahsia daripada pengenalan yang sebenar akan membawa ketundukan yang syumul, membawa kepada ketaatan yang lengkap. Selagi manusia itu kenal siapa dia Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan melanggar perintahnya, dan ia tidak akan merasa jemu dan penat dalam merasakan dan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pengenalan dia akan membawa kepada mahabbah. Pengenalan kita kepada Ta'ala, dia mesti akan membawa kepada mahabbah. Kalau sekiranya pengenalan kita tidak membawa kepada mahabbatullah, bermakna makrifat kita kepada Ta'ala belum tepat.
Sebab sekiranya dia kenal, pengenalan itu akan membawa kepada kecintaan. Dan kecintaan apabila masuk dalam qalbi insan, menguasai qalbinya, maka segala masalah akan selesai. Insan yang ada dalam qalbinya hubbullah, kasih dan rindunya kepada Allah Ta'ala, dia tidak akan menapak kepada tempat yang mungkar. Dia tidak akan melihat benda yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia akan menjaga seluruh anggotanya sesuai untuk meraih kasih sayang orang yang dikenal, zat yang dikenal, yang dicintai. Oleh kerana itu, pengenalan sebenarnya merupakan rahsia yang amat tinggi. Kemudian telah menyatakan wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala ahata, meliputi dengan tiap-tiap sesuatu akan pengenalan. Ini menjurus kepada tasfiyatul qalbi, menyucikan qalbi insan yang menjadi tempat tilik Rabb. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzur ila ma fi qalbikum. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menilik kepada luaran manusia, tetapi dia menilik kepada hakikatul insan, diri insan yang sebenarnya, ar-ruh, atau dikatakan dengan nama-nama yang lain dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, ar-ruh, al-qalb, al-fuad dan sebagainya, mengikut maratibul qalb, martabat-martabat qalbi itu sendiri. Sebab itu Rasulullah SAW dan hadis yang sahih menyatakan, inna fi jasad ibni Adam mudghah, iza saluhat saluhal sa'ir jasadu kullu, wa iza fasada fasada sa'ir jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Dalam jasad anak Adam ada seketul daging. Apabila ianya baik, semuanya akan menjadi baik. Apabila ianya rosak, semuanya akan menjadi rosak. Oleh kerana itu, ilmu qalbi, ilmu qulub, ilmu sir, ilmu dalaman ini adalah merupakan perkara yang sangat penting. Dan dia termasuk dalam tauhidul khas, mentauhidkan Allah Ta'ala secara khusus. Tauhidul am yang kita belajar mengikut lain Asy'ariyah dan Maturidiyah ialah membina akan akidah as-sahihah, membina satu pegangan akidah. Dan kita perlu pergi ke depan lagi, mengenali Tuhan bukan sekadar pegangan, tetapi mengenali dengan lebih dekat, mengenal dengan rasa dia, bikashfin, dengan pembukaan qalbi Ta'ala. Inna Allah sami'un basir. Allah Ta'ala sami' mendengar, mana zat muttasif bis-sam'i. Basir, inna Allah yattasif bis-sam'i, mana Tuhan bersifat dengan sama' dan basar. Dalam tauhid am, kita telah menjadikan satu akidah. Kita yakin Allahu yattasif bisifat, bis-sam'i wal basar. Dalam pelaksanaan perjalanan hidup kita, adakah rohani kita merasakan benda yang tersebut? Terasa tak kita dilihat oleh Allah Ta'ala? Kita merasa tak Allah Ta'ala melihat kita? Ya, ini masalah dia. Jadi bila tidak terasa, bermakna iman kita hanya duduk di peringkat awal, dia tidak menjunam ke dalam kalbi kita. Maka oleh kerana itu, hubungan dan kontak kalbi insan bila terjarak jauh dari Allah, maka ini amat bahaya, menyebabkan keimanan dia akan menjadi rapuh. Dan oleh kerana itu, membina kekuatan dalaman, kekuatan rohaniyah adalah perkara yang amat besar, dan mengesan akan benda-benda yang merosakkan dia, yang menyebabkan umat Islam akan terpengaruh dengan perkara-perkara yang merosakkan insan itu sendiri. Jadi benteng di antara pertama yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dalam hadis yang sahih, badiru bi a'mali salihah fasatakunu fitanun ka qita'il lailil muslim yusbihu ar-rajul mu'min wa yumshi kafirah yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya.
atau kama qala. Bersegera pantaslah kamu mengerjakan amal yang saleh. Ziyadatul amal tadullu ala ziyadatul iman, wa ziyadatul iman tadullu ala ziyadatul nur. Bertambahnya iman menunjukkan bertambahnya amal, menunjukkan bertambahnya iman, dan pertambahan iman menyebabkan pancaran nur dalam kalbi dia akan menjadi terlebih terang. Jadi oleh kerana itu Rasulullah menyatakan bersegera pantaslah. Sebab itu dalam konteks amal yang saleh, Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW menyuruh kita supaya pantas, bersemangat dalam membina amal yang saleh, ya, berlainan dengan urusan yang sebaliknya, urusan keduniaan, ya. Kita tak jumpa hadis-hadis sahih ataupun Al-Quran Karim dan hadis sahih suruh kita pantas, tidak, tak ada tadi, ya. Kalau tuan-tuan jumpa, saya nak tengok bawa jumpa lah. Kalau ada ayat Quran hadis tadi, melainkan semua disebut samanan qalila, benda yang sedikit, mata'un qalil, ya, atau di antara. Jadi oleh kerana itu Rasulullah suruh sebagai benteng dia, kita naklah mengerjakan apa? Pantas mengerjakan amal yang saleh. Sebab fasatakunu fitanun kaqitain lailil muslim. Akan datang satu masa di mana dibandingkan oleh baginda SAW sebagai sepotong malam yang gelap. Bayangkan betapa suasana kalau kita membawa kenderaan, tiba-tiba terpadam api, ya, tuan-tuan turun di seleko bahau, api padam, brek pun putus, jawab dia wassalam. Tapi kok mana tuan-tuan sangkut tak tahu. Maka kedudukan akhir zaman, seleko fitnah dia lebih dahsyat dari seleko bahau, ya. Di mana saja buka mata kita, ada di sana unsur kemungkaran. Di mana saja kita menampak, ada saja unsur maksiat. Ini kedudukan di akhir zaman yang sahabat sendiri tak sanggup duduk. Sahabat yang hebat imannya, yang dibandingkan oleh Nabi, ashabi kan nujum bi'ai muqtadaitum yahtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit, yang mana kamu ikut nasihat kamu mendapat petunjuk hidayat dari Allah Ta'ala. Pun tak berani nak duduk zaman kita. Betapa sangat dahsyat kalau kita tidak mengambil perhatian. Oleh kerana itu Rasulullah suntik kita, badiru bi'amali salihah fasatakunu fitanun kakita'il lailil muslim yusbihur rajul mu'min wa yumshi kafirah. Pagi dia beriman, di petang dia tukar agama, wa na'ayazubillah. Punca dia wa yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agama, dia kena nakkan harga dunia, pangkat dunia, mata benda dunia dan seumpamanya. Oleh kerana itulah al-alim mu'allamah, tuan guru kita al-waliyus syahid, yang maklum di Melaka semua pun tak kenal, tuan-tuan tak kenal tak tahulah. Yang mu'allim tuan guru Haji Abdul Wahid, yang bumi sahibul karamah, yang mempunyai karamat yang banyak. Kereta dia tak ada air, tuang air parit boleh jalan. Tuan-tuan boleh try, boleh dah. Kau kena jenderal bohol nanti. Ya, banyak karamat-karamat tuan guru ini. Dan selalu dia membacakan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, iaitulah ghasyiyatkumus sakratan, sakratul hubbil aish wa hubbil jahl, fa inda zalika la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wal qa'imuna bil kitabi was sunnah kasabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansar aqamatan. Memabukkan kamu oleh dua kemabukan, dan mabuk ini lebih dahsyat daripada minuman keras. Kalau seseorang minum minuman keras, mungkin pagi dia minum, petang dia clear, ya, atau beberapa jam. Tapi mabuk maknawi ni kalau kena, kadang-kadang sampai dia tutup mata terakhir umur dia, dia tak sedar. Ini mabuk maknawi, bukan mabuk hissi, mabuk luar. Iaitulah dua perkara yang disebut oleh Rasulullah SAW. Iaitu ghasyiyatkumus sakratan, sakratul hubbil aish, kasih kepada kehidupan semata-mata, atau dikenali dengan pahaman maddiyah, pahaman kebendaan. Pemikiran dia benda, yang dalam otak dia adalah benda, ya, tidak ada benda lain. Suluhan nur akhirat kita nampak. Yang kedua, wahubbil jahl, minat seronok menenggelamkan diri dalam kejahilan terhadap agama. Fa inda zalika la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Dan oleh kerana demikian,
kamu tidak akan dapat lihat, kata baginda SAW, orang yang mengerjakan amal ma'ruf nahi munkar. Sedangkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar merupakan tunggak kepada agama kita sendiri. Itu al-Islam ialah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sama-sama pakat-pakat menyuruh ke arah kebajikan dan sama-sama menutup lubang kemungkaran. Itu di antara pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu, perkara yang besar kepada kita ialah yang pertama sekali pembinaan, itu al-ilm. Ya, dan kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana pada malam ini dengan taufik, inayah dan riayah daripada Taala, kita diizin oleh Allah Taala berada dalam majlis ilmu. Itu majlis yang ada padanya nur daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Rasulullah SAW dalam bab ini banyak menerangkan kepada kita, ya telah di antaranya man ahabba an yanzura ila utaqaillahi minan nar falyanzur ila al-muta'allimin wal mustami'in al-hadis. Barang siapa yang minat dan suka untuk melihat wajah-wajah orang yang beriman yang dilepaskan daripada azab yang besar di akhirat, sila tengok kepada golongan ahli ilmu yang suka mencari ilmu dan menyebarkan ilmu. Sebab ilmu adalah nur. Ilmu adalah nur. Bila dia masuk dalam qalbi kita, dia akan terang. Di mana kita akan nampak benda yang sebenar sebagai sebenar dan betul sebaliknya. Sebab nur adalah perkara yang sangat penting supaya kita semak dalam kehidupan kita. Sebab kehidupan sebenar ialah kehidupan yang nurani. Sebab ulama pesan kepada kita, i'lam ayyuhal insan innal haqiqatal hayah hiyal hayatur ruhaniyah ja'alallahu fiha an-najah wan ni'mah wal ladzah war rauha wa ghairiha minan ni'am al-azimah. Fal yatana'amu bihazihil hayah wa illam tadkhul fi hazihil hayah qad azzabakumullahu bil hayatil jismaniyah ar-radi'ah. Wahai insan, ketahuilah sebenar-benar hakikat kehidupan ialah kehidupan ruhaniyah, yang mana Allah Ta'ala menjadikan di dalamnya ialah an-najah, keselamatan, wan ni'mah dan kenikmatan, al-lazzah dan kelazatan, war rauhah dan ketenangan dan lain daripada binan ni'amil azimah, nikmat yang besar-besar. Akafal yatana'amu, naklah kamu bernikmat bihazihil hayah, dengan kehidupan ruhaniyah. Wa in lam tadhul fi hazihil hayah, kalau kita tak melibatkan diri kita masuk dalam mengambil kesedapan ruhaniyah, qad azzabakumullahu bil hayatil jismaniyah ar-radi'ah, maka Allah Ta'ala akan azab kita dengan kehidupan jasad luar yang sangat keji, yang kita tidak perasan. Akhirnya kita tidak menjadi hamba kepada Tuhan, tapi hamba kepada jasad kita yang akan disumbat di dalam liang lahat kita. Ya, kita ada unsur dua, jasad luaran, sangkar luar, dan satu lagi ialah ruh dalam. Maka dua benda ini perlu kita pantau dengan betul. Di mana kehidupan luaran hanyalah untuk kita sementara waktu. Ya, ada pun yang dalam itu membawa kontak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-bashariyah mahalut taklif, war-ruhaniyah mahalut ta'rif. Al-bashariyah mahalul ubudiyah, war-ruhaniyah mahalul syuhud ar-rububiyah. Jasad luar ni bergantung hukum taklif syarak sebagaimana sementara kita untuk hidup di dunia. Ada pun ruhaniyah mahalut ta'rif, untuk kita mengenal siapa dia. Sebab jasad kita yang luar ni, tangan, kaki, anggota luar, dia tidak layak masuk dalam makrifat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengenal Tuhan tu hakikatul insan, hakikat diri kita, yang dipanggil dia dengan al-qalbi wal fuad wal ruh
wasir, dan seterusnya. Yang pertama, kalau kita lihat dalam Al-Quran, ni kita nak sedidik tentang punca rahsia sebenarnya, kita nak cari pancang besar, ya. Kalau ini kita kemaskan, insya-Allah benteng-benteng itu akan selesai. Benteng yang besar ialah dalaman sebenarnya, bagaimana hadis Nabi SAW itu. Sebab bila lapisan yang pertama as-sadru yang disebut dalam Al-Quran, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Ya, tidakkah mereka yang sadar lapisan kalbi mereka dibuka dia berada dalam nur Islam. Islam dengan an-nur. Kalau tidak masuk, dia tak boleh masuk. Itu orang-orang yang tidak beriman, yang tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama aja mereka yang kafir tu, kau bacakan ayat apa yang mereka tak masuk, dia tendang. Ya, sebab hijab dia di situ. Baik. Bila lepas lapisan yang pertama, lapisan yang kedua dipanggil al-qalb. Itu Rasulullah sebut dalam hadis dia, innan nura iza dakhala al-qalb infasaha wan syarah. Kira hal lizalika min alamati allati tu'rafu biha? Qala na'am, at-tajafi an daril ghurur wal inaba ila daril khulud wa isti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Sesungguhnya nur itu bila masuk dalam qalbi, ya, dalam qalbi insan, yang dikatakan latifatur rabbaniyah, ruhaniyah, nuraniyah, itulah hakikat diri kita. Ya, dia ni kalau keluar dia kan habis. Dia orang terkenal, orang tak terkenal, dia pemimpin, dia rakyat, dia fakir, dia miskin, semua tenganga kan. Ya, hilang segala-galanya. Mufarraqatur ruh anil jasad, bila berlaku je hilang segala-galanya. Dia hebat tak hebat, ya, semuanya akan meninggalkan sangkar dia. Ya, terbujurlah ayah apabila malakul maut menarik nyawa dia, dan diselimutkan sementara menunggu esok hari untuk dimandi, dikapan dan disembahyang dan dihantar ke liang lahat. Bila balik anak daripada Kuala Lumpur, ibu bertanya, menyata pada anaknya, wahai anakku, ayahmu sudah tiada. Anak dia pun kata, kan ada itu. Betul kan? Dalam selimut kan ayah tu. Ayah dia yang mana kan? Yang dah keluar ke yang ni? Baru di perasan ayahmu sudah tiada, padahal sangkau dia ada. Baru di perasan sangkau tu tak ada makna. Selama ni kita tertipu dengan sangkar, duraikan sangkar, yang masuk makan, minum, solek, cantik, semua tu besok bungkus dia tuan-tuan, siap mandikan kapan sembahyang, campak dalam liang lahat. Yang sebenarnya dia hakikatul insan yang telah pernah mengenali Allah Ta'ala di alam zarri dulu. Alastu bi rabbikum qalu bala. Tidak akukah aku ni Tuhan kamu? Semua jawab bala. Bahkan sebab dikenal akan diri dia sebenar, dia akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Asal kita sana. Sebab apa dikenal? Hatta roh orang yang tidak beriman pada hari ini menjawab dengan nada yang sama. Sebab ketika itu tidak ada unsur-unsur mani'ah, unsur yang menyekat. Nafsu tidak ada di situ, syaitan tidak ada di situ, dia bersih. Persoalan sekarang bila Ta'ala uji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau tak atas dunia, dibekalkan kita dengan musuh besar, an-nafs, as-syaitan. Ini benda yang kita nak tangani, tuan-tuan. Bila benda ni dapat kita tangani dengan baik, insya-Allah dia akan kembali pada asal. Ya, oleh kerana itu cari jalan untuk membersihkan ruhani kita. Mencari jalan untuk membersihkan ruhani ada perkara yang amat besar. Sebab dia yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dedahkan kita kepada apa? Ilmu yang membawa manusia supaya kembali balik ke jalan sebenar dia. Ya, waktu tua kita apa tuan? Kata jalan pulang, jalan balik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, ya, nafsu yang mutmainnah, yang dibahas oleh ulama di duduk dalam lapisan yang keempat. Lapisan yang pertama dipanggil nafsu ammarah. Ni katanya masjid pun dia tak kenal kan.
Mana Masjid Al-Hidayah, saya tak perasan gitu. Ya, kau tanya ke Sinopap, dia kenal. Ya. Bila ada hidayah, Allah Ta'ala dia dapat kesedaran, dia naik kepada nafsul lawamah. Lawamah mana mencela. Kebanyakan nafsu awam kita lawamah. Dia dah menerima sinaran ilmu, tapi dia belum mutamakin, dia belum berapa kuat. Ya, belum berapa kuat. Dia minat untuk menjadi insan yang saleh, tapi dia banyak terperangkap dengan benda-benda yang memotori perjalanan dia, minal ma'asi wal munkarat dan seumpamanya. Dia cepat balik. Kemudian bangun balik, jatuh bangun. Ya, lain yang ketiga, bila dia ada nafsu, panggil nafsu apa dia panggil? Iaitulah selepas itu dia panggil ammarah, kemudian lawamah, kemudian mulhamah. Mana nafsu yang banyak mendapat ilham rabbani. Betul, kalau dalam suluk Naqsyaband di mana dipanggil waridat. Warik-warik yang sampai untuk memproses dalaman. Ya, daripada ahwal ke satu ahwal dan seumpamanya, supaya ditamkin naik pada mutmainnah. Ya, naik pada mutmainnah dia tetap. Ketika itu bagi dia sama, dan hatta yastawiya indahu azab wal hajar al-ghina wal fakir. Ya, sama bagi dia, batu dengan emas sama, dan kaya dengan miskin sama. Kalau dia berhadap dengan kaya pun dengan miskin tak ada apa, sebab kalbi dia tidak diikat lagi dengan alamil mulki. Dia sedang urut naik kepada alamil ruhaniyah. Ia telah dibukakan kemakrifatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insan tuan-tuan, jiwa ni bila dia sudah ditangkap, ada jazbah dari Allah Ta'ala, dan terik kasih kepada Allah Ta'ala, itu rahsia sebenarnya benteng untuk menghadapi semua benda ni. Kalbi yang tidak dapat ditambat dengan Allah, kalbi ni yang banyak bermasalah. Ya. Dia tahu benda ni baik, dia tahu benda ni tidak elok, tapi kenapa dia tercebur? Dia bukan tak belajar, dia bukan tak mengetahui, bukan tak dengar kuliah, ya, dah dengar, tapi kenapa dia tak ada tetap? Ini rahsia dalam. Punca dia apa? Dalam ruhani dia. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma faddala Abu Bakr bi kasrati salat wa siyam walakin ma qarra fi batni. Tidaklah Abu Bakar itu lebih, dia memang lebih ibadat semayang, tapi ada satu benda sir dalam kalbi dia, iaitu apa? Pembukaan Allah Subhanahu Wa Taala, futuhat kepada kalbi insan tadi, menyebabkan suasana dia akan berubah. Iaitulah apabila kalbi dia ditarik ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu hendaklah kita mulazamah, iaitulah membuat proses ataupun pemantauan terhadap perkembangan rohani kita. Sebab kalau rohani kita biarkan rugi dan jasad di balik situ je. Yang roh ni, pertama suntik dia dengan ilmu. Ya, yang pertama sekali suntik dia dengan ilmu peringkat basic. Ya, ilmu yang menerangkan kita akan nur mengenali Tuhannya. Kemudian ilmu untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan, dan ketiganya ilmu untuk pembersihan. Tiga benda ni wajib kita tanamkan dan kita pantau dengan sungguh-sungguh. Sebab tiga ilmu ini menjurus kepada tasfiyah, pembersihan. At-tauhid ataupun iman usuluddin atau ilmu fiqhul akbar nama dia, ialah membersihkan akidah pegangan kita supaya dia kenal sebenar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keduanya ilmu al-fiqh, ilmu fiqh atau ilmu urusan ibadah, bermula daripada sembahyang sampai ke atas. Dalam bidang lebih besar, dia menjurus kepada pembersihan amalan supaya jangan masuk unsur-unsur yang tidak ada kena-mena dengan agama Ta'ala, dipanggil bid'atul dalalah. Dan ketiga yang besar kali adalah pengurusan tempat diri Allah Ta'ala al-qad. Al-Islamu nazif fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam ialah agama yang bersih, maka hendaklah kamu melakukan pembersihan, dan tidak akan dibenar masuk ke dalam syurga melainkan orang yang bersih. Sekurang-kurang tiga pembersihan. Akidah kita bersih mengikut ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita Asy'ariyah Maturidiyah, ya, itu pembersihan basic. Kemudian ilmu fiqh kena kemas tentang. Ya, sebab tu Rasulullah SAW satu ketika kan dia sembahyang, seorang sahabat datang nak bersalam, Rasulullah kata kum fasalli fa innaka lam tusalli.
Bangun sembahyang balik kamu tidak sembahyang. Bermakna dicacat dalam hadis musii'us salah. Ringkas dia. Aku nak dalam perjalanan dalaman belakang. Ini lagi sulit. Sebab tempat tilik Tuhan yang tadi. Qalbi kita tempat tilik Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan bila ya orang besar memandang kita, macam mana keadaan kita. Sebab tu keperasanan qalbi kita dengan Allah ada perkara yang perlu dipantau. Ya, ini dipanggil maqamul ihsan. Sebab bila ihsan dia betul, insya-Allah syariat akan settle, ya, perjalanan yang lain akan jadi mudah. Yang disyarat dalam hadis yang sahih, anta mudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Itu dipanggil maqamul ihsan. Ada di situ arkan muraqabah dan musyahadah akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi bila insan tadi dibukakan qalbi dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pembersihan yang terakhir, iaitu dalam qalbi dia, ya, dibersihkan daripada menghadap kepada makhluk. Ya, ini syarat nak berjalan betul tentang ni. Sebab tu selalu kita dengar kalam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ma fi qalbi ghairullah. Ya, semua ingat tu. Tidak ada dalam qalbiku melainkan dia. Itu isyarat besar tuan-tuan. Isyarat besar supaya insan tu akan mendapat sir rahsia yang paling kuat antara kontak dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan situ tajuk besar, ya, yang akan menyelesaikan segala perkara. Bila kalbi insan ada connect dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah dia bila dia lain kan. Sebab tu kita nak semak perkara-perkara ini, ya, dan bahasan dia panjang dalam ilmu tasawuf. Sebab ulama menyatakan man lam yataghalghal bi jahazil ulum mata musirran 'alal kaba'ir wa huwa la ya'lam. Barang siapa yang tidak memberikan pemantauan yang rapi tentang perkembangan ruhani kita yang dibahas dalam ilmu sir atau ilmu tasawuf, ilmu akhlak, macam nama lah dia memberikan ilmu hakikat dan sebagainya, ya, mata musirran 'alal kaba'ir wa huwa la ya'lam, padahal mereka tak perasan. Ya, ini di antara benda yang besar yang perlu kita pantau. Jadi sekarang benteng kita tuan-tuan, 3 benda besar lah secara ringkas ni. Pertama, al-ilmu, ya, itu benteng paling besar kan kepada kita. Yang kedua, kita menjaga, ya, amalan kita dengan betul supaya dia menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab kita perlu kepada 2 pembukaan. Pertama dipanggil babul amal, yang kedua dipanggil babul qabul. Pembukaan amal banyak, alhamdulillah dibuka rajin beramal. Tapi pintu kabul pembukaan kadang-kadang belum dibuka lagi. Sebab ada afatul qalb, penyakit-penyakit dalaman yang tidak disemak, yang menyebabkan amal diri reject, ditolak balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh kerana itu memantau 2 perkara ni amat penting kepada kita, dan benda ini dibahas oleh ulama dalam kitab-kitab yang tersebut. Dan ketiganya ialah kita menjaga segala perkara-perkara yang boleh merosakkan qalbi, tempat tilikan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh macam tadilah Nabi sebut apa? Iaitu pahaman maddiyah. Ya, pahaman maddiyah, pahaman keduniaan yang melampaui batas sehingga menjadikan matlamat, ya, dijadikan, ya, keperluan dijadikan matlamat. Sebab dalam kehidupan kita tuan-tuan muslimin dan muslimat ada 2 benda penting yang perlu dipahami. Pertama dipanggil matlamat, yang kedua dipanggil keperluan. Dengan Allah itu matlamat, kalau dengan urusan dunia dipanggil keperluan. Ya, keperluan kita perlu makan, minum, kerja dan sebagainya, itu keperluan. Tapi bukan matlamat. Matlamat lebih besar. Matlamat kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamu. Itu hendaklah apa? Kemuncak dalam kehidupan kita, hala tuju kita. Jadi oleh kerana itu, di antara perkara yang membawa kepada itu untuk lebih membersihkan ialah dipandang penting oleh ulama ialah as-suhbah. Suhbah ada perkara yang amat penting. Zaman sekarang gejala yang banyak berlaku ni yang tak dikawal. Ya, suhbah, iaitu persahabatan ataupun dipanggil apa? Kerapatan. Insan mana yang rapat? Dalam selalu kita lihat ayat yang dibaca pada hari Jumaat, ya ayyuhallazina amanu taqullah, kemudian wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, pertama taqwallah, bentuk ittaqullah itu yang pertama sekali. Takwa merupakan benteng paling besar.
Kemudian kunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu berserta dengan orang yang siddiq qalbi dia dengan Allah Ta'ala. Ya, zaman kita Rasul dah tak ada, Nabi dah tak ada, sahabat dah tak ada, tabi'in dah tak ada, yang ada para ulama dan para aulia. Ya, ulama ni pun payah nak cari sekarang. Yang banyak ular dalam semak banyak anda. Ya, ulama banyak ular dalam semak. Macam ulama tapi bukan ulama. Allah. Macam-macam hari ni. Kemudian para aulia ada, tapi wujud dia macam Lailatul Qadar. Ada dah susah nak cari. Walau macam mana pun berusahalah. Bangun malam-malam Tuhan munajat, minta pada Ta'ala supaya ketemukan orang-orang yang seumpama ini untuk membimbing kita. Ya. Sebab tu dalam hadis Nabi menyatakan khiyarukum man zakkarakum billahi ru'yatuh wa zarakum fil ilmi mantiquh. Orang yang terpilih di kalangan kamu adalah orang yang bila kamu lihat wajah dia aja hati kamu ingat ke Tuhan. Ya. Banyak sekarang ini kalau tengok wajah dia aja kita ingat projek kan. Ada masuk, ada banyak, ada untung, ada urusan macam tu. Ni kita tengok ada wajah letak hati kita karun ke Tuhan. Cari orang macam ni kalau ada lah. Ya, minta-minta biar jumpa tuan ni. Itu Rasulullah sebut tu khiyarukum, orang yang terpilih di kalangan kamu. Ini panggil mursyidul kamil. Ya. Sebab tu Imam Ghazali suruh dalam Ihya, talabu syai' wajibun ala kulli murid walau kana min akabir ulama. Mencari mursyid syekh yang betul memimpin rohani kita menuju Allah menjadi kemiskinan. Walau kana min akabiril ulama, walaupun dia terbesar daripada ulama, 4 mazhab ke 10 mazhab ke, alim dia, ya, dia dapat doktor, 7 doktor ke, ingat di Syria ada seorang ulama besar Profesor Syekh Ramadan Al-Buti, ya, dia ada 7 PhD kan. Tapi Masya Allah dia punya tawaduk ya. Bila Syekh Abi Al-Jufri itu dah salah, dia duduk ke bawah, dia hormat ahli bait, Masya Allah, 7 PhD. Kita bawa satu PhD dan lain macam. Ini ada macam berkembang ya, macam-macam akhir zaman dan ni. Sebab benda ni disebut dalam hadis yang menggerunkan kita. 3 golongan yang sangat penting dalam perkembangan Islam. Pertama, pakar rojok. Kita tak akan memahami hukum hakam dalam Quran dan hadis walaupun kita disuruh besarkan taraku fikum amrain dan tadillu ba'di intamassatum bihima kitabullah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan pada kamu 2 pegangan, kamu pegang kamu takkan sesat, Quran wa sunnah. Ini masalah macam nak pegang. Pegang kanan, pegang sampai kiamat. Ya, pegang maknanya kita beramal. Tak boleh melainkan kita faham. Siapa yang memahami? Para ulama muktabar. Ya, dia betul. Mana sumber paling besar untuk kita memahami arahan Allah dan Rasul ialah wakil dia. Al-ulama warasatul anbiya. Kemudian yang kedua, yang sokong, yang kuat memberikan, yang push kepada kebangkitan Islam ialah para mujahid, orang yang berjuang hebat, sanggup nyawa diberikan perjalanan Allah. Dan ketiga ialah orang dipanggil as-sahab, golongan yang memberi support kepada Islam ni dengan wang, duit, juta-juta dia beri. Ya, 3 ni penting. Nabi jaga ni. Nabi sebut 3 ni dalam satu hadis yang menggerunkan kita. Mereka ni ditumus muka dia ke bawah dan dilelau, dihumban ke dalam neraka. Bila ulama ditanya dalam hadis panjang lah yang hadis tu, ke mana kamu gunakan, ya, maknanya umur yang aku beri dan, ya, maknanya rezeki yang aku beri. Dia kata kami mencari ilmu ya Allah, sampai dia mendapat ilmu dan kami menebarkan ilmu untuk mencari keridaanmu. Tuan jawab kazab tak, bohong kau tuan. Habis. Ya, malaikat ambil muka dia, tumus ke bawah, lelau dia, humban dalam neraka jahanam. Ulama kena humban. Golongan yang kedua begitu juga, yang mati syahid. Bila ditanya seumpama itu juga soalan dia, maka dijawab sama juga, kami berjuang ya Allah siang malam pagi sampai kami mati syahid. Nyawa tak. Tuan kata kazab tak, bohong tak. Lelau dia malaikat, humban dalam neraka. Sebab tu kalau ngaji fiqh dia ada berapa syahid? 3. Ada syahidul ma'rakah. Ini kita minta, Allahumma ja'alna minhum. Man mata walam yanmi syahidan mata maitatan jahiliyatan. Siapa yang mati dia tak ada terlintas nak niat syahid pada Tuhan, maka mati dia macam bangkai jahiliyah. Ya, kita niat tak dapat soal lain. Sayyidina Hamzah masya-Allah hebat. Di mana duka tapi dia tak mati di medan. Tapi kelebihan dia ada. Ya, syahid besar.
Dan jawapan dia macam tu juga. Sebab tu ada syahid ma'rakah, ada syahid di dunia wal akhirah, ni dia. Satu lagi syahid di dunia dan akhirah. Ini kita takut dengan. Satu lagi syahidul akhirah dan dunia. Syahid yang tadi kita maklum, ya dukhulun jannah bila hisab, satu, masuk syurga tanpa hisab. Yang kedua, syahid akhirat, mana dia lepas daripada azab kubur. Tapi di dunia dia buat macam biasa, 4. Dimandi, di kapan, disemayang dan ditanamkan dia. Mereka yang mati taun, ya, mereka mati kebakaran, mati tenggelam, ya, mati beranak, ya, dan seumpamanya lah. Itu dipanggil mati dalam menuntut ilmu, itu dapat syahid akhirat. Yang kita takut yang satu, syahid dunia dan akhirat. Di dunia nampak syahid mati di medan dan kita uruskan macam biasa, dia tidak dimandikan dan tak dikapankan, tapi akhirat yang menyambut dia azab yang besar. Sebab apa? Niat dalam. Dan ketiga, itu dah orang sahak yang memberi derma, masya-Allah. Dia kalau sign check tak ada angka 5 dan 7, 8, 9 yang juta. Semua tu ditolak Taala. Punca apa? Qalbul fasid, rosak dalam. Dia dalam menjadi berpusing aja, lain betul semua ditolak oleh Taala. Wala ayazubillah. Jadi oleh kerana itu, satu kaedah besar disebut oleh ulama, ya, bagi mengakhiri kuliah ringkas kita pada malam ini ialah penggulungan dari seorang ulama besar yang memberi syarah kepada Hikam Ata'iyah, ya Ibnu Al-Ajibah. Dia kata apa? Fama damal abdu lam yushahid awsaf rabbih al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-la'imah khurujan kulliyan. Ditonton balik satu buku besar ni. Ya. Fama damal abdu, selama mana hamba itu lam yushahid awsaf rabbih al-azimah, dia tidak dibukakan makamil musyahadah qalbi dia dengan Tuhan. Ya, selama dia tidak ditajalikan qalbi dia ma'rifatan khassatan bizat wal wijdan syuhud wal iyan. Fama damal abdu lam yushahid awsaf rabbi al-azimah la yumkinu ay yakhruja min awsafin nafsi al-la'imah khurujan kulliyan. Dia takkan mungkin boleh keluar daripada segala sifat-sifat penyakit dalaman secara total, dia tak boleh keluar. Ulama kira penyakit dalaman ni lebih kurang 800 yang dikumpulkan 110 dalam kitab-kitab banyak kita mengaji.